Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sehat, diberkati Allah dan dilempahkan rezeki seluas-luas lautan. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Okey, hari ini saya nak kongsi dengan sahabat semua cara penjagaan pokok gelombang cinta. Ni nampak kat belakang. Ada dalam 2 pasu. Ni pasu yang pertama. Nampak? Ni pasu yang pertama. Yang ini pasu yang kedua. Masa saya beli tu agak time tu masa saya beli terus 2 pasu. Satu yang kecil sangat, satu lagi yang dah agak besar. Sebab saya tengok macam unik, cantik gelombang cinta. Sebab masa saya beli tu dalam pasu kecil dengan sedang tu, yang kecil tu berharga RM25, yang agak besar tu 35 ke 38 macam tu lah. Tu dulu masa 4 tahun lepas 4 bulan lepas 4 tahun pula 4 bulan lepas saya beli. Masa tu kecil lagi lah. Sekarang dah besar dah. Okey, nampak dah besar, rimbun, daun dah melebar. Jenis gelombang cinta ni, dia masa kecil tu tak nampak lagi dia punya bentuk gelombang-gelombang tepi-tepi ni. Kalau dia dah besar baru nampak dia punya gelombang. Lepas tu nak memperbanyakkan, kita boleh cutting dari daun ataupun kita ambil dia punya biji. Kita ambil dia punya biji. Tapi kalau biji dia keluar biji-biji warna merah tu lah yang kita semai tu. Yang ini saya selalu bela, tak pernah pula lah tumbuh biji-biji ni lah. Nampak. Okey, untuk penjagaan dia sama juga. Kebanyakannya tanaman suka tempat yang agak redup ataupun cahaya matahari pagi. Kalau macam contoh dia kena terlampau panas pun tak boleh. Daun akan terbakar. Ini pun masa saya mula-mula beli tu, saya banyak pindah tempat. Sebab tempat yang saya letak tu, dia nampak macam redup, tapi mungkin dia punya haba ataupun bahang untuk tanaman ni, dia tak sesuai. Masa saya beli tu memang susah sikit lah nak cari tempat dia yang sesuai. Sebab tapi contoh kalau macam saya dah selasi lekat situ, dia tak ada masalah, dia tak ada daun menguning, dia sihat je kat situ, saya akan letak situ, tak akan alih. Kebanyakannya tanaman saya, memang kadang-kadang saya bosan, saya alih sini, alih sana. Tapi kalau macam contoh, dia dah stabil dekat situ, dia dah okey kat situ, kita tak perlu ganti. Macam contoh kalau macam saya, memang saya suka ganti-ganti tempat. Saya akan tengok 2-3 hari macam mana. Dia okey ke tak ke. Kadang-kadang ada setengah tanaman tu yang kita tukar tempat, dia akan menguning sikit lah daunnya. Lepas tu nanti dia akan stabil. Tapi kalau contoh dah okey dekat situ, sahabat-sahabat tak perlu lagi lah tukar tempat. Kalau macam saya, memang saya suka tukar-tukar tempat. Saya suka belik-belik tempat. Sebab dekat taman saya ni, walaupun kecil tapi penuh dengan tanaman. Okey, tempat yang penting, tempat yang sesuai. Kalau macam contoh dah okey kat situ, tak perlu dah alih kat tempat lain. Kalau macam saya, memang saya ni cepat bosan. Saya akan alih je kat tempat-tempat. Macam contoh, ada je tempat yang saya kena alih. Sebab ruangan tempat saya ni banyak pokok, dia padat. Takut kita tak tahu apa yang duduk bawah tu semua. Saya seminggu sekali saya akan mengemar, saya akan cek semua tanaman-tanaman saya. Tu bagi saya lah. Tapi kalau saya dah alih, saya akan tengok dia serasi ke tak serasi kat situ. Okey. Gelombang cinta ni tak suka tempat yang panas, media poros, tak suka banyak tanah. Kalau tengok dekat Indonesia pun dia banyak pakai media poros, macam saya pakailah.
Untuk media poros memang eloklah untuk gelombang cinta ni. Okey, untuk gelombang cinta ni pula, kalau nak besar gedabak macam ni, okey, kita kena rajin tukar pasu. Dalam video-video saya sebelum ni pun saya akan cakap dengan sahabat semua tukar pasu. Sebab apa? Jenis gelombang cinta ni nanti dia akan ada, dia macam bonsai tau. Dia akan naik ke atas. Dia punya akar tu akan naik ke atas. Kalau akar tu, kalau saya lah, bagi saya lah, itu biasa saya lah, saya akan timbus dengan media tanah. Media yang saya pakai lah, dia semakin tinggi, akar semakin keluar, kita kena tutup pakai tanah untuk percepat dia punya daun dia membesar, daun dia sihat. Ni ada tadi satu sedih saya patah. Saya alih nak buat video kan, saya angkatlah ke sini. Pokok ni memang dia ada dua saja, sebab kalau ada dekat belakang saya, senang saya nak tunjukkan dengan sahabat-sahabat tanaman-tanaman saya. Tengok besar-besar gedabak. Besar mana tu? Nampak? Separuh saya dah, besarnya separuh saya. Patah pula, tapi tak apalah. Kalau daun patah macam ni, kita buang je. Macam contoh daun-daun busuk, daun-daun yang dah tak elok, daun-daun yang menguning, kita kena buang juga. Sebab nanti dia cepat je naik pucuk baru. Untuk memperbanyakkan, kita boleh guna dia punya alur akar tu. Dia ada akar dia tu, kita boleh potong je. Yang penting daun yang kita nak tanam tu ada akar. Dia memang contoh, kalau kita nak potong tu, kita tanam anak dia tu dari daun-daun lah, keratan daun. Janji yang sahabat nak potong tu ada akar. Saya dulu pun macam tu juga. Saya tak pandai, tapi saya cuba. Saya nak tengok tanam macam ni hidup tak, tanam macam ni hidup tak. Macam tu. Lepas tu kalau dari biji pun ada juga. Kalau bijinya macam ni, nanti dia akan keluar warna merah. Tu nanti kita semai lah. Kita semai dia punya biji tu, nanti dia akan tumbuh pokok yang baru. Nampak? Saya suka gelombang cinta ni bila dah besar. Dah besar dia, daun dia cantik sebab beralun bergelombang. Tu mungkin dipanggil gelombang cinta. Sebab di tepi-tepi daun dia ni, dia bergelombang-gelombang. Nampak? Bergelombang-gelombang. Nampak? Daunnya lebih besar dari saya. Kalau nak tanaman sihat macam tanaman saya, yang penting jangan putus asa, jangan give up. Untuk tanaman ni memang kita, kalau mula-mula kita tak pandai, dia agak susah sikit. Macam dulu saya pun, saya tak pandai pun. Bukannya macam contoh besar je saya terus pandai dengan tanaman. Tak juga. Saya bertahun-tahun dengan tanaman. Dari saya sekolah menengah lagi, saya suka tengok dekat YouTube macam contoh macam mana penjagaan semua. Saya akan sikit-sikit saya akan ikut, saya akan tengok. Lepas tu saya akan cuba. Macam-macam dah saya cuba. Dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang pun saya masih mencuba. Tu saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Tak semua orang tahu tentang tanaman. Yang penting semangat, jangan down. Kalau ada pokok-pokok yang mati tu, cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Sampai sahabat semua tahu teknik dan rawatan untuk tanaman. Itu yang paling penting. Kalau tak sabar, tak boleh juga. Lepas tu kena rajin lah. Rajin. Jangan, ada setengah sahabat-sahabat semua kat luar nak pokok sihat, tapi media tanah tu tak pernah tukar. Setahun, 2 tahun tak pernah tukar. Kena tukar tahu. Sebab media tanah ni ada limit dia. Kalau macam contoh sahabat-sahabat semua macam saya suka pakai media organik, media poros, 7 bulan atau 6 bulan sekali kita kena tukar. Tapi kalau sahabat-sahabat semua kat luar sana pakai media tanah yang dekat kedai RM2, kedai Eko, 3 bulan sekali. Ada yang jenis suka beli yang, sebab dia suka beli yang tanah memang dah siap campur kan, dari luar. Tanah banyak, yang tanah banyak tu kita kena 3 bulan sekali. Kalau macam contoh macam media saya, dia pakai media tanah poros, 7 bulan ataupun 6 bulan sekali kena tukar tanah. Itu kalau macam saya
saya akan tukar tanah tu pada waktu kita tukar pot. Kita rajin tukar pot, bermaksud kita tukar tanah. Lepas tu tanah yang ada tu sahabat buang saja, sebab dia dah tak ada nutrisi, dia dah tak ada khasiat dalam tanah tu. Kalau sahabat contoh ada setengah orang, dia akan sayang dengan tanah dia orang akan letak longgok satu tempat, lepas tu kena cahaya matahari, biar je, lepas tu guna balik. Tak boleh, sebab tanah yang kita dah guna, pokok-pokok kita tu dah serap. Dia dah serap nutrisi, dia dah serap khasiat, baja dalam tu, dia dah sedut. Bila dia dah serap, jadi tak ada khasiat lah untuk tanah tu. Tak perlu pakai balik untuk tanah. Kalau kita dah tukar media tanah kita, tak perlu pakai media tanah yang lama. Ada setengah orang di dekat luar sana, macam contoh beli media baru, media lama tu dia tetap campur dengan media yang baru. Pun tak boleh juga. Kalau boleh 100% kita kena tukar media tanah tu. Kalau nak pokok sahabat semua sihat. Kalau pokok nak sihat, kita kena rajin, kita kena keluarkan duit sikit untuk tanaman-tanaman kita. Yang penting bila kita tengok tanaman kita sihat, kita rasa puas hati, kita rasa tak apa pun, bukannya banyak sangat yang kita nak keluar duit sampai beribu-ribu, tak pun. Yang penting kita bahagia. Berapa pack yang kita satu bulan, berapa pack yang sahabat selalu pakai, berapa pack hormos tanah dia, sebab nak tukar tanah pun 3 bulan sekali untuk yang tanah biasa. Tu sahabat semua, pakailah tanah poros ataupun tanah organik yang dah siap bancur, yang jenis ringan, dia tak banyak tanah. 6 bulan atau 7 bulan kita tukar. Janganlah sampai setahun lebih tak pernah tukar. Semenjak beli tak pernah tukar. Semenjak beli dekat nursery, bawa balik tak pernah tukar langsung bertahun-tahun. Macam mana pokok tanaman sahabat nak sihat? Kalau sahabat tak nak rajin tukar tanah, tak nak rajin baja seminggu sekali, tak rajin nguruskan pokok, tapi nak tanaman sihat, tak boleh lah sahabat. Sahabat kena contoh, kena berbakti tu betul-betul kepada tanaman-tanaman sahabat. Kena betul-betul jaga, ikhlas. Sebab bila kita ikhlas dengan tanaman, kita serahkan semua dekat tanaman. Macam contoh, kita sayang dengan tanaman, macam mana kita sayang dengan harta-harta benda kita. Kita kena jaga betul untuk tanaman. Mesti dia akan keluar sihat, tak pernah ada masalah. Dengan tanaman-tanaman pun syubu. Sebab saya dah bertahun-tahun dengan tanaman. Memang kalau dengan tanaman ni kita kena ikhlas. Ikhlas dengan tanaman. Kalau kita ikhlas dengan tanaman, insya-Allah dengan izin Allah, berkat kesabaran kita, tanaman-tanaman boleh sihat. Tanaman-tanaman sahabat boleh sihat. Macam tanaman saya juga. Sebab saya pun dah bertahun-tahun dalam tanaman. Dulu pun saya down, tapi saya tak putus asa. Saya tak nak berputus asa. Saya banyakkan tengok video tanaman, tengok Instagram tanaman. Jadi semangat tengok video-video sahabat dekat luar sana. Semangat. Sebab negeri orang putih pun boleh berjaya tanam tanaman walaupun dalam rumah. Sebab dia orang beriklim tak sama macam kita ya. Kalau macam kita ni, alhamdulillah, untuk tanaman tu memang senang, sentiasa bermusim. Kalau luar negara tu, dia ada musim sejuk, ada musim kemarau, ada musim panas. Untuk tanaman-tanaman tu memang susah dia orang. Tapi dia orang boleh semangat untuk hidupkan tanaman dia orang. Sebab dia orang tak boleh tanam dekat luar. Dia orang kena ada macam contoh rumah untuk pokok. Dia tertutup. Ataupun dalam rumah. Kadang ruangan kecil je dalam rumah, tapi dalam rumah dia orang tu penuh dengan tanaman. Sebab dia orang minat, hati dia orang suka dengan tanaman, ikhlas dengan tanaman. Alhamdulillah, insya-Allah tanaman-tanaman akan sihat semuanya. Okey sahabat semua, untuk menjaga pokok, okey, itu untuk penjagaan pokok gelombang cinta. Tak boleh kena panas, media tanah poros.
Kalau seminggu sekali tu sahabat-sahabat semua lap ya daun-daun, biar daun dia cantik mengilat. Kalau saya tak pakai apa pun. Saya pakai tisu basah ataupun kain lap basah tu saya lap. Bila kain lap basah kita lap, dia mengilat je. Nampak? Kilat je. Tak payah. Saya tak ada pakai macam contoh produk-produk yang untuk mengilatkan daun semua, tak ada. Okey, kita pakai air je dengan kain lap basah dah. Itu je cukup. Okey, untuk penjagaan jangan lupa kita kerap salin pot ataupun salin pasu kita untuk tanaman kita semakin besar semakin rimbun. Tu je tips. Tanah poros, sentiasa kita tukar pasu, jangan malas-malas tukar pasu. Baja seminggu sekali, insya-Allah dengan izin Allah tanaman-tanaman sahabat boleh besar macam tanaman saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi sahabat semua.